Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT, pada kali ini saya membicarakan tentang mukjizat saintifik Al-Quran dalam bidang agronomi ataupun bidang sains pertanian. Bidang agronomi merupakan bidang yang amat penting dalam kehidupan manusia, yang membekalkan bekalan makanan untuk kelangsungan kehidupan manusia. Namun demikian, pada kali ini saya hanya membicarakan sudut kecil dalam bidang agronomi, iaitu dalam bidang topografi. Bidang topografi ini berkait rapat dengan bentuk muka bumi yang menentukan bentuk tanaman yang boleh dilakukan ataupun jenis tumbuhan yang boleh ditanam mengikut ketinggian ataupun bentuk muka bumi tersebut. Dan kawasan rendah dan kawasan tinggi ada tumbuh-tumbuhan tertentu yang boleh ditanam ikut bentuk muka bumi. Namun demikian, ada juga tumbuh-tumbuhan yang boleh hidup di kawasan tinggi dan di kawasan rendah. Namun demikian, sekiranya ia boleh hidup di kawasan tinggi dan kawasan rendah ini, pada kebiasaannya tumbuhan yang hidup di kawasan tinggi adalah lebih subur, lebih menghasilkan buah yang banyak. Contohnya durian, sekiranya kita tanam di kawasan yang rendah, bahkan yang banyak berair, ia akan mudah mati dan repot. Ataupun sekiranya berbuah tidak menghasilkan buah yang baik, berbanding sekiranya dia ditanam di kawasan yang lebih tinggi. Demikian juga kelapa sawit dan juga pupuk teh, di mana kawasan-kawasan tinggi memberikan hasil yang lebih memuaskan. Untuk membolehkan tanaman dilakukan di kawasan yang tinggi, teres-teres perlu dibuat mengikut garisan kontur bagi memastikan bahawa tumbuhan ini boleh tumbuh dengan elok dan pengurusan tumbuhan boleh dilakukan dengan baik. Inilah bentuk teres-teres yang perlu dilakukan sebelum tanaman dilakukan ataupun pokok ditanam di kawasan yang berbukit bukau seperti ini. Teres-teres ini memudahkan pengurusan tumbuhan apabila telah membesar dan juga memudahkan untuk mengangkut keluar hasil-hasil tanaman apabila dia telah mengeluarkan hasil. Namun demikian, satu perkara yang unik, kita semua mengetahui bahawa Nabi Muhammad SAW tidak pernah terlibat dalam bidang pertanian. Kita tidak pernah mendengar Nabi Muhammad pergi bertani. Ya, Nabi Muhammad pernah mengembala kambing, tetapi Nabi Muhammad tidak terlibat dalam bidang pertanian. Bagaimanakah Nabi Muhammad boleh mengetahui perbezaan hasil tumbuhan yang berada di kawasan tinggi dan juga kawasan yang rendah? Kita perhatikan dalam surah Al-Baqarah ayat 265. وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ حَبَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Anda boleh rujuk dalam surah Al-Baqarah ayat 265. Dan perumpamaan orang yang membelanjakan hartanya kerana mencari keredaan Allah SWT dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan yang lebat, maka kebun itu menghasilkan buahnya 2 kali ganda. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka gerimis pun memendai, dan Allah Maha melihat apa yang kamu lakukan. Ini walaupun ia merupakan satu kiasan yang Allah berikan, perbandingan yang Allah berikan bagi mereka yang membelanjakan harta mereka di jalan Allah SWT, bagaikan orang yang bertani di kawasan yang tinggi, di mana mereka mendapat hasil yang banyak. Yang pertamanya, dia akan mendapat hasil di dunia ini. Yang keduanya, dia juga akan mendapat hasil di akhirat nanti dengan keredaan dan pahala yang Allah berikan, ganjaran rahmat yang Allah berikan dengan balasan syurga di akhirat nanti. Cumanya satu sudut yang saya nak berikan di sini, bagaimana perumpamaan yang Allah berikan bagaikan tanaman kebun yang dilakukan di kawasan yang tinggi memberikan hasil yang lebih banyak. Kalau kita perhatikan pokok-pokok durian sekiranya ditanam di kawasan yang rendah, ia mudah dihinggapi penyakit, ia mudah mati, akarnya mudah rosak dan hasilnya tidak memuaskan berbanding dengan ia jika ditanam di kawasan yang tinggi. Bagaimana Nabi Muhammad tahu perkara ini sedangkan Nabi Muhammad tidak terlibat dalam bidang pertanian? Nabi Muhammad tidak terlibat dalam bidang pertanian. Bukankah boleh anda nyatakan bahawa fakta-fakta ini bukan datangnya pada Nabi Muhammad SAW? Allah yang Maha mengetahui, Allah yang menciptakan alam ini Maha mengetahui apa yang berlaku. Sebab itulah Allah menjelaskan bahawa beberapa jenis tumbuhan hasil tanamannya di kawasan yang lebih tinggi lebih banyak berbanding di kawasan yang rendah. Demikian juga
tanaman-tanaman yang berada di kawasan yang tinggi ataupun tanaman-tanaman moden ini mempunyai bentuk saliran yang berbeza. Di zaman dahulu, ramai orang yang bertani dengan hanya menggunakan bergantung pada air hujan ataupun saliran-saliran yang bergantung kepada air mata air yang berada di sekitarnya. Namun dengan perkembangan teknologi, banyak bentuk saliran telah pun dilakukan, banyak bentuk irrigation ataupun pengairan tumbuhan telah pun dilakukan. Kita lihat, ladang-ladang yang besar ini tidak hanya boleh bergantung dengan air hujan. Sekiranya kita menanam pokok-pokok yang berbatang besar seperti durian yang telah besar contohnya, memang tidak memerlukan untuk kita siram, ya. Pokok kelapa sawit, pokok tamar. Namun di kala mana ia waktu masih kecil, ia memerlukan bentuk penyiraman. Dan penyiraman moden kita lihat telah pun berlaku dalam bentuk yang berbeza. Ini adalah penyiraman tradisional, di mana tong ini diisi air dan disiramkan pada pokok yang kita nak siram. Namun demikian, penggunaan sprinkler telah mula maju. Pada tahun kita lihat tahun 70-an, penggunaan sprinkler banyak sebar, termasuk di negara kita. Sprinkler adalah satu cara yang paling baik untuk kita menyiram pokok dengan menjimatkan kos tenaga buruh, ya. Ini salah satu bentuk sprinkler. Bayangkan sekiranya seorang itu punya ladang yang besar, penggunaan sprinkler akan membantu menjimatkan tenaga dan juga boleh meningkatkan hasil tumbuhan. Namun demikian, cara moden sekarang ini, kalau kita lihat, tidak menggunakan tenaga manusia, bahkan saliran itu terus dimasukkan direct ke dalam polybag. Bahkan kalau kita lihat, penanaman melalui polybag ini juga memberikan hasil yang lebih tinggi dalam bentuk berlakunya penjimatan baja dan juga penjimatan air berbanding sekiranya ia ditanam di dalam tanah shade direct. Dengan ini pengurusan tumbuhan itu akan lebih sempurna. Demikian juga penggunaan, kalau kita lihat, hidroponik. Penanaman pokok-pokok kontan hidroponik dengan menggunakan cara hidroponik, sama ada pokok timun, pokok labu, pokok watermelon, rock melon dan sebagainya. Ia menjimatkan tenaga, menjimatkan baja, menjimatkan air, bahkan dalam masa yang sama memberikan hasil yang lebih tinggi. Apa yang saya nak tekankan sini ialah tentang pengairan pada tumbuhan ini dalam bentuk yang berbeza-beza, bukan hanya bergantung kepada air hujan sahaja. Dan kalau kita perhatikan hadis Nabi Muhammad SAW tentang pengeluaran zakat, Rasulullah SAW bezakan di antara tumbuh-tumbuhan ataupun tanaman-tanaman yang disiram dengan air hujan ataupun dengan tenaga manusia. Kita perhatikan dalam hadis ini, di mana Rasulullah SAW ada menjelaskan, "Fima saqatis sama'u wal 'uyun aw kana 'athariyan al-'ushru." Wa fima suqiya bin nadhi nisful 'ushri. Hadis riwayat oleh Imam Bukhari. Rasulullah SAW menjelaskan tanaman-tanaman yang disiram dengan air hujan atau dengan sumber air atau dengan penghisapan air dari tanah itu daripada air mata di bawah yang keluar direct boleh menyiram tumbuh-tumbuhan tanpa menggunakan tenaga manusia, maka zakatnya ialah 1/10. Tetapi sekiranya tanaman-tanaman itu disiram dengan menggunakan tenaga manusia, dengan teknologi yang ada, dengan kemahiran manusia, maka zakatnya ialah 1/20. Perhatikan dalam hadis ini, Rasulullah SAW membagikan jenis saliran yang berbeza-beza. Dan dengan perkembangan zaman, dengan perubahan zaman, kita nampak berbagai bentuk saliran yang dilakukan, sama ada secara sprinkler ataupun direct pada polybag ataupun dalam bentuk hidroponik. Bahkan kita akan lihat nanti berbagai bentuk saliran-saliran penyiraman yang berbeza, berubah dengan kemajuan zaman. Namun demikian, Rasulullah SAW telah pun membahagikan bentuk saliran sejak 1400 tahun yang lalu. Siapakah yang memberitahu Nabi Muhammad SAW semua perkara ini? Bukankah ia bukti bahawa Al-Quran ini bukan mukjizat daripada Allah SWT? Mukjizat Al-Quran sepanjang zaman akan terus disingkap. Bukankah ini bukti hadis Nabi Muhammad SAW juga merupakan guidance daripada Allah SWT? Sebab itulah benar apa yang sering dikatakan bahawa Al-Quran is not book of science, but Al-Quran is a book of science. Al-Quran bukan kitab sains, bukan buku sains, bukan buku agronomi, bukan buku biologi, bukan buku fizik.
But Al-Quran is book of science. Tapi Al-Quran adalah buku sains, yaitu buku yang mengandungi mukjizat yang begitu hebat, begitu banyak. Ini bukti mukjizat Al-Quranul Karim yang akan terus disingkap daripada semasa ke semasa. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.